Hai semua, pada hari ini kita akan membincangkan soalan-soalan yang terdapat dalam muka surat 46 hingga 48. Kita akan mulakan dengan soalan objektif di muka surat 46. Mari kita mulakan. Soalan yang pertama, antara yang berikut, yang manakah memberikan tenaga untuk melakukan kerja? Kita memerlukan makanan untuk memberikan kita tenaga agar kita boleh melakukan kerja. Oleh itu, jawabannya adalah C. Soalan kedua, antara yang berikut, yang manakah mungkin diwakili oleh saya? Kita membuat pilihan jawaban berdasarkan ciri-ciri yang diberikan. Yang pertama, saya adalah sumber tenaga yang paling penting di dunia. Yang kedua, saya menghasilkan tenaga untuk kendaraan dan kilang-kilang. Yang ketiga, saya akan habis dengan lebih cepat jika manusia tidak menggunakan saya dengan cermat. Berdasarkan ciri-ciri ini, kita boleh memotong beberapa jawaban yang kita telah ketahui salah. Arang batu tidak digunakan di dalam kendaraan. Begitu juga dengan tenaga nuklir. Oleh itu, kita mempunyai pilihan gas asli ataupun petroleum. Berdasarkan ciri yang ketiga, kita banyak menggunakan petroleum dalam kendaraan. Oleh itu, jawabannya adalah D. Soalan 3. Antara yang berikut, manakah menggunakan angin sebagai sumber tenaga? Kita ketahui, lori tidak mungkin menggunakan angin, begitu juga dapur masak, dan juga baterai. Oleh itu, jawabannya adalah layang-layang. Soalan 4. Antara berikut, yang manakah membantu tumbuhan untuk membuat makanan? Bukan sel kering, bukan bahan api, bukan juga angin. Jawabannya adalah D. Soalan 5. Raja 1 menunjukkan sekumpulan objek yang mengandungi tenaga kimia. Antara yang berikut, yang manakah boleh dikumpulkan bersama dalam kumpulan tersebut? Sel surya tidak mengandungi tenaga kimia. Begitu juga dengan mentol dan juga kincir angin. Hanya baterai mengandungi tenaga kimia. Jawabannya E. Soalan 6. Antara yang berikut, yang manakah mempunyai tenaga keupayaan? Seperti yang kita telah pelajari sebelum ini, tenaga keupayaan adalah apabila objek itu berada di tempat yang lebih tinggi. Oleh itu, kita boleh simpulkan berdasarkan gambar raja yang diberikan, X dan Z mempunyai tenaga keupayaan, manakala objek W dan juga objek Y tidak mempunyai tenaga keupayaan. Oleh itu, jawabannya adalah B. Soalan 7. Antara objek berikut, yang manakah menggunakan tenaga surya untuk berfungsi? Kita belum pernah melihat telepon bimbit yang menggunakan tenaga surya, begitu juga dengan radio dan lampu suluh. Tetapi, sesetengah kalkulator mempunyai panel surya, seperti yang ditunjukkan. Jawabannya E. Soalan 8. Apabila cerek elektrik digunakan, tenaga elektrik berubah menjadi cerek akan menjadi panas. Oleh itu, tenaga elektrik akan berubah menjadi tenaga haba. Jawabannya adalah B. Soalan 9. Antara alat berikut, yang manakah mengalami perubahan tenaga yang sama dengan alat tersebut apabila berfungsi? Alat ini, apabila dipasangkan, pisaunya akan berpusing. Periuk nasi tidak akan berpusing. Begitu juga dengan pemanas air. Walaupun komputer mempunyai kipas yang boleh berpusing, namun ia juga akan menghasilkan bunyi dan juga cahaya apabila dipasangkan. Kita harus membuat pilihan yang paling tepat, di mana jawabannya adalah C, kipas elektrik. Soalan yang terakhir, apakah maksud tenaga yang boleh dibaharui? Tenaga yang boleh dibaharui adalah tenaga yang sentiasa ada. Oleh itu, jawaban B, C, dan D adalah salah. Jawabannya E. Sekarang kita pergi kepada bahagian C, soalan subjektif. Mari kita baca pernyataan yang diberikan. Sekumpulan murid telah menjalankan suatu penyiasatan tentang bilangan kereta dan jumlah penggunaan sumber tenaga di suatu tempat selama 4 bulan. Jadwal di bawah menunjukkan maklumat yang dikumpul. Bilangan kereta pada bulan Januari adalah 100 buah. Jumlah penggunaan petroleum pada bulan tersebut adalah 100.000 liter. Pada bulan Februari, bilangan kendaraan bertambah menjadi 150. Jumlah petroleum juga bertambah menjadi 200.000 liter.
Pada bulan Mac, bilangan kereta meningkat lagi menjadi 200. Jumlah petroleum juga bertambah menjadi 300.000. Dan pada bulan keempat, bilangan kereta adalah 250 dan jumlah petroleum pada bulan tersebut adalah 400.000 liter. Maka kita boleh perhatikan pertambahan bilangan kereta juga pertambahan jumlah penggunaan petroleum. Mari kita lihat soalan yang pertama. Nyatakan hubungan antara bilangan kereta dengan jumlah penggunaan petroleum. Dalam soalan ini, kata kuncinya adalah hubungan. Apabila menjawab soalan hubungan, kita sediakan sesuatu seperti ini dan kita akan tulis seperti ini. Perhatikan di ruangan yang pertama, semakin dan juga semakin. Ruangan yang kedua, kita perhatikan bertambah dan bertambah. Dan ruangan yang ketiga, bilangan kereta dan juga jumlah penggunaan petroleum dalam sebulan. Dalam ruangan yang pertama, kita akan menggunakan perkataan semakin bagi kedua-dua ruangan, atas dan bawah. Bagi ruangan yang kedua, bagian pertama adalah berdasarkan corak perubahan bagi bilangan kereta. Kita perhatikan pertambahannya daripada 100 menjadi 150, kemudian menjadi 200 dan 250. Oleh itu, kita boleh tuliskan di sini bertambah. Manakala bagian bawahnya pula juga kita tuliskan bertambah karena kita dapat melihat jumlah petroleum juga meningkat. Pada bulan Januari 100.000, Februari 200.000, Mac 300.000 dan April 400.000. Maka kita akan menulis bertambah. Ruangan ketiga pula adalah pemboleh ubah dimanipulasi dan juga pemboleh ubah bergerak balas. Di bagian atas kita akan tuliskan pemboleh ubah dimanipulasi, yaitu bilangan kereta. Dan di bagian bawah pula adalah pemboleh ubah bergerak balas, yaitu jumlah penggunaan petroleum dalam sebulan. Setelah kita menulis seperti ini, kita akan menulis jawaban di dalam ruangan yang disediakan. Semakin bertambah bilangan kereta, semakin bertambah jumlah penggunaan petroleum dalam sebulan. Ingin saya ingatkan di sini, murid-murid tidak perlu menulis seperti yang tunjukkan di atas. Tetapi ini adalah tips bagaimana kita boleh memastikan jawaban yang kita akan berikan adalah jawaban yang tepat dan mengikut format yang ditetapkan. Soalan yang kedua, ramalkan apakah yang akan berlaku pada sumber tenaga petroleum jika penggunaannya tidak dikawal. Seperti yang kita telah ketahui, tenaga petroleum adalah tenaga yang tidak boleh diperbaharui, maka ia akan habis dan tidak boleh dijana semula. Jika penggunaannya tidak dikawal, maka ianya akan habis lebih cepat. Soalan C, nyatakan dua keburukan sumber tenaga di atas. Yang pertama, tenaga petroleum yang banyak digunakan di dalam kendaraan dan juga kilang-kilang akan menyebabkan pencemaran udara. Yang kedua, sumber tenaga ini tidak boleh dibaharui setelah habis digunakan. Soalan yang seterusnya, cadangkan satu rekaan yang dapat membantu penggunaan petroleum. Salah satu cara untuk mengurangkan penggunaan petroleum adalah dengan mengurangkan penggunaan petroleum dengan mengganti kendaraan yang menggunakan petroleum dengan kendaraan yang tidak menggunakan petroleum. Sebagai contoh, menggunakan kereta elektrik. Demikian adalah penerangan ringkas bagi semua soalan di dalam muka surat 46 hingga 48. Jika terdapat sebarang soalan, jangan segan untuk bertanya.